Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita meneruskan pertemuan kita sebulan sekali. Alhamdulillah, pada bulan Januari 2018 ini dapat kita meneruskan pertemuan ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkongsi, saya dapat berkongsi, dapat berbincang dengan tuan-tuan perkara-perkara yang bersangkutan ataupun berkaitan dengan muamalat, khususnya dengan muamalat semasa. Kita masih lagi membicarakan ataupun berbincang aspek-aspek awal, fundamental yang berkaitan dengan bab muamalat ini. Perjalanan kita tak begitu laju, slow je kan. Slow tak apa asalkan bergerak, kan? Takut slow undur ke belakang, itu tak nak ya. Ada progress tak apa ya, slow tak apa ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita ini, kalau kita melihat balik mindset yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk sahabat-sahabat baginda, banyak yang Nabi tarbiyahkan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang Nabi buat dalam mentarbiyah ataupun dalam membentuk mindset para sahabat Nabi SAW, yang akhirnya mindset tadi tersebut telah melahirkan satu generasi yang begitu hebat, sehingga disebutkan dengan jil Quranun Farid, satu generasi Al-Quran yang unik. Kerana pada zaman itu kita dapat lihat melalui pembacaan kita dalam buku-buku sirah, antara ungkapannya Al-Quran berjalan. Kita tengok pada masa itu, kita dapat lihat tokoh-tokoh sahabat yang hebat ya, sama ada dari sudut perjuangannya, sama ada dari sudut ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah daripada pelbagai sudut kita dapat lihat berjayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mindset yang dibina di Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antaranya tuan-tuan, saya nak sebut sebagai mukadimah supaya kita juga boleh ada mindset yang sama. Nabi membentuk para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam supaya mempunyai mindset, kalau nak buat sesuatu benda, buat yang terbaik, the best. Kan? Cuba kita perhatikan hasil, kita nak tengok
bagaimana mindset ini dibina oleh Nabi SAW, kita lihat dipanggil kondak ataupun tingkah laku para sahabat. Cuba kita perhatikan. Kalau sahabat tanya sesuatu kepada Rasulullah, adakah sahabat-sahabat ini bertanya yang baik ataupun yang terbaik? Yang terbaik. Contoh, kalau ditanya pasal jihad, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jihad yang terbaik? Kan? Dia tak tanya yang baik. Kalau sedekah, apakah sedekah yang terbaik? Kan? Apapun yang ditanya kepada Rasulullah dan para sahabat ini, mereka dalam nak mempersembahkan apa saja dalam kehidupan mereka, mereka akan tanya yang terbaik. Tapi musuh kepada terbaik ini adalah baik. Musuh kepada terbaik adalah baik. Contohnya macam mana kita nak faham? Contohnya macam kita yang datang ke masjid ini semua orang baik ni. Baik. Kan? Tapi bila kita nak buat yang terbaik, mereka yang ada dah jiwa baik ini, dia akan bertembung atau contohnya macam mana? Bila kita berada dalam satu saf, contohnya kan, dalam satu saf. Ya. Bila imam pun kata istau, luruskan saf. Fa inna tasbitas sufu min tamamis salah. Sesungguhnya betulnya lurusnya saf itu sebahagian daripada kesempurnaan salat. Dan banyak hadis yang mengatakan saf itu mesti rapat, shoulder to shoulder, kan? Mesti rapat. Tak ada ruang antara satu jemaah dengan satu jemaah. Tapi cuba kita perhatikan, bila kita nak buat benda tu, orang yang ada mentaliti baik ni, kalau kita nak rapat, dia lari. Nak rapat, dia lari lah. Tak syok, tak ada ruang, tak ada space, kan? Ini maknanya dia dah tahu rapatnya saf itu adalah yang terbaik. Banyak hadis yang menunjukkan kelebihannya. Tapi bila nak buat, kita akan reluctant ataupun ada rejection. Jadi musuh terbaik ni adalah baik. Sebab dia kata, come on lah, saya dah datang, jadi dah baik dah ni, kan? Dah baik dah, cukup dah. Jadi ni tuan-tuan, jadi kita kena fikir bersama. Kalau kita boleh bawa mentaliti ni tuan-tuan, hebat orang Islam. Orang Islam kembali hebat. Sebab apa? Inilah ramuan, formula, ingredient yang para sahabat dulu ada, dan sebab itulah mereka lahir sebagai generasi yang hebat. Jadi kita nak ubah sikit tu tuan-tuan. Macam kita orang Islam nak buat suatu benda, buat yang terbaik. Dalam bab kerja contohnya, buat yang terbaik. Buat kerja. Apapun yang kita buat, kalau ada mentaliti saya kena persembahkan yang terbaik, maka orang Islam akan kembali hebat. Tapi oleh kerana mentaliti tadi, aku dah baik, kenapa nak bagi yang terbaik? Kan? Jadi kita fikir bersama. Ini sebagai mukadimah lah, ya tuan-tuan, mukadimah, ya. Sebab lama tak jumpa, bulan 12 tak jumpa tak, sebulan rehat. Sebab last kita jumpa ialah pada 18 hari bulan 11 2017, kan? Bulan 12 tak ada. Tuan-tuan tak ponteng, saya yang ponteng, kan? Tuan-tuan tetap setia kat sini, jemaah setia. Okey. Sebelum saya masuk kepada tajuk
kita masih lagi berbicara tentang komunikasi akad. Macam mana kita nak berakad, nak buat kontrak dalam perspektif muamalah. Hari itu kita dah ambil satu, iaitu akad secara lisan ataupun isyarat. Jadi pagi ni kalau ikut kita punya, dia panggil rancangan mengajar, kalau cikgu kan, rancangan mengajarnya ataupun kita punya silibusnya, kita akan cerita tentang akad secara bersurat atau tulisan. Yang ni orang mudah faham lah, yang mudah faham. Tapi sebelum pergi ke situ, saya nak barangkali tuan-tuan pun dah maklum tentang benda ni, ya, yang makin popular dalam kalangan masyarakat kita. Itulah, mungkin tuan-tuan pun dah baca, ya. Kalau belum baca, kena buat pembacaan supaya tidak ketinggalan zaman. Itulah apa yang kita, ini antara yang latest dalam bidang muamalah lah, ya, dalam bidang keuangan ni. Itu adalah apa yang disebut. Jadi saya nak nasihatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam Google tu, internet, perbincangan mengenai Bitcoin ni dalam YouTube baik dan sebagainya, banyak juga dibincang. Cuma saya nak nasihatkan supaya tuan-tuan ambil betul pada ataupun rujuk kepada pakar, ya. Jangan ambil sebarangan. Jadi buat masa ni, saya kalau tuan-tuan nak tengok YouTube ke perbincangan mengenai Bitcoin ni, tuan-tuan tengok daripada dua orang tokoh je, tak payah tengok tokoh lain. Iaitu pertama, Datuk Dr. Daud Bakar, pengurusi jawatan kuasa penasihat syariah Bank Negara, satu. Dan yang kedua ialah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, buka YouTube, sebab kedua-dua tokoh ni banyak dibincangkan, dan kedua-dua tokoh ni memang pakar dalam bidang keuangan Islam, ya. Macam Dr. Daud Bakar ni, dia merupakan international scholar, syariah scholar, pakar rujuk keuangan Islam. Jadi tuan-tuan boleh rujuk, ini adalah orang yang berautoriti dalam bab keuangan Islam. Dan kalau yang muda sikit, seusia dengan saya, sebenarnya sekelas dengan saya dulu, masa dekat UM dulu, ialah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, kan. Jadi dia dah selesai lah PhD dia. Saya baru tulis tajuk. Dah lama dah tulis tajuk ni, kan? Tajuk, kan? Kalau buka komputer tu ada tajuk je, konten tak ada. Sampaikan bakal penyelia saya tu kata, setiap kali jumpa, Ustaz Wan, dah sampai ke muka surat berapa? Wallahualam lah, ya. Kalau ada rezeki, adalah kontennya. Kalau tak ada rezeki, tinggal tajuk je lah, ya. Jadi mungkin saya boleh sentuh sikit lah tuan-tuan, ya, supaya sebenarnya saya nak rangsang supaya tuan-tuan buat pembacaan. Kalau dalam bahasa Inggeris banyak, tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ni dia limited sikit, Dalam bahasa Inggeris, Bitcoin ini ataupun dipanggil mata wang digital ini, banyak pembacaan, boleh buat pembacaan, ya. Dia nak kata baru tak baru, nak kata lama tak lama lah, sekitar 2008-2009, ya. Katanya diperkenalkan oleh orang Jepun, kan. Nama Nakamoto apa benda dah, lebih kurang begitulah, tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita tengok perbincangan dia masih di peringkat awal dari sudut syariahnya, ya. Masih dari sudut awal, masih banyak lagi ruang yang boleh ruang untuk dibuat research berkaitan dengan Bitcoin ini. Dan Bitcoin ini bukan the only digital currency ni. Dia ada beberapa jenis lagi yang lain, ada beberapa lagi. Tak silap saya ada 5 mata wang digital ini yang telah ada
dia telah diwujudkan. Tapi antara yang popular ialah Bitcoin ini, ya. Dan Bitcoin ini dipahamkan dia dikeluarkan pun very limited, 21,000 unit sahaja, kan? Tapi dia punya masa mula-mula diperkenalkan itu value-nya sangat rendah. Tapi sampai satu ketika harga dia naik dan dia tidak begitu stabil lagi buat masa ini. Dia tidak begitu stabil. Dia tidak begitu stabil. Tapi kalau kita faham kepada konsep duit tu, sebenarnya duit ni adalah, ataupun mata wang ini ataupun currency ini, asalnya ia adalah untuk bertujuan membuat pertukaran barang ataupun medium of exchange. Itu adalah asal duit, bukan untuk tujuan pelaburan. Ya, kita faham kepada konsep asal itulah. Ya, jadi dari sudut syariahnya, bila dia kata medium of exchange, antaranya sekiranya benda itu diterima oleh sesuatu masyarakat dan mereka mempercayai, belief tentang medium ini tadi mempunyai nilai dan boleh dibuat pertukaran, maka kalau masyarakat itu menganggap perkara tersebut sebagai currency, mata wang, maka ia diterima pakai. Katalah orang Bandar Tun Hussein On ni, kan? Tapi jangan nak buat lah, kan? Kita nak orang Bandar Tun Hussein On ni, dia ada satu mata wang dia sendiri. Contoh. Tapi jangan nak buat. Kan? Kita guna apa, tuan-tuan? Apa-apalah yang kita persetujui. Mana kedai-kedai dekat Bandar Tun Hussein On ni, ya, kita ada currency kita sendiri, boleh, tidak ada masalah. Hatta katalah kita menganggap kita ambil apa, kulit kerang itu sendiri, dan di kalangan kita ni, kita di Hussein On ni, kita bersetuju bahawa ianya mata wang orang Bandar Hussein On. Itu dari segi konsep ni. Maknanya nak tunjukkan bahawa walaupun dia digital, virtual, ya, tak nampak, dia bersifat maya, ya, sekiranya ianya merupakan medium of exchange, in general, dari sudut syariahnya dia boleh diterima, ya, in general, ya. Walaupun contohnya kalau tuan-tuan baca, tengok perbincangan Dr. Zaharuddin yang video-video Dr. Daud Bakar ni, ya, dia punya syarat-syarat dia yang lain, ya. JAKIM sendiri pun dah ada, tuan-tuan boleh baca JAKIM, ya, JAKIM sendiri pun dah ada. Cuma di peringkat regulator, contohnya dalam negara kita ni, yang regulate perkara-perkara yang berkaitan dengan benda ni ialah bank negara, ya. Dan memanglah Bitcoin ini dari sudut pengawal seliaannya tak ada, dia tak subjek kepada pengawal seliaan undang-undang dalam sebuah negara, tak tertakluk. Cuma kalau tak silap saya, melalui pembacaan yang terhad, Kanada sedang berusaha untuk regulate Bitcoin ini. Tapi dalam negara kita, bank negara sendiri telah mengeluarkan statement yang mengatakan, dia kata ni tahun 2014 lagi, dia kata Bitcoin, mata wang digital ni, tidak diiktiraf sebagai sah diperlakukan di Malaysia. Bank negara Malaysia tidak mengawal selia urus niaga Bitcoin. Jadi orang ramai diingatkan supaya berhati-hati terhadap risiko berkaitan penggunaan mata wang digital tersebut. Tuan-tuan, logik akalnya pun, yang dikawal selia pun ada masalah, apatah lagi yang tak dikawal selia. Jadi kalau tuan-tuan tengok, baca juga website ataupun blog-blog, blog-blog
panggil tokoh-tokoh pelaburan, ya, kan ada dia punya tokoh-tokoh pelaburan ni, mereka bila berkait dengan Bitcoin ini, itulah nasihat yang mereka beritahu. Satu, make sure website ataupun mereka yang menawarkan itu adalah sah, boleh dipercayai. Sebab biasalah kalau benda yang popular macam ni akan ada yang fake lah, yang palsu. Jadi kena hati-hati. Yang kedua, ya, dinasihatkan supaya lebih orang kata apa, berhati-hati, kerana risikonya sangat dia panggil exposure kepada risiko itu sangat besar, kan? Exposure dia very high risk lah maksudnya. Jadi kalau begitulah keadaannya tuan-tuan, lebih baik kita tarik handbrake lah. Tarik handbrake. Kembali sebagaimana yang saya baca ataupun tengok YouTube Dr. Dok Bakar, dia kata kembali kepada duit ni asalnya tujuan untuk medium of exchange, maknanya bukan untuk tujuan pelaburan. Sebab tu kalau kita tengok forex itu ada fatwa yang telah dikeluarkan, ya, fatwa yang telah dikeluarkan, antaranya tak boleh spot basis, kan? Antaranya pertukarannya mesti berlaku immediate, kan? Sebab dia melibatkan pertukaran duit dengan duit. Jadi dari segi hukumnya, bila dia mata wang digital ini memang diiktiraf sebagai mata wang, maka dia mengambil hukum dipanggil fiat money, wang kertas itu. Dalam bab muamalat ni, nama transaksi ataupun hukum yang berkaitan dengan mata wang ni namanya bai'us saraf, jual beli mata wang. Bila melibatkan bai'us saraf, jual beli mata wang ni, ada hukum dia. Pertukaran duit dengan duit, tak kira duit Malaysia RM dengan RM, RM dengan USD, RM dengan pound, USD US dollar Amerika dengan US dolar Singapura, Sing dollar, maka ada hukum dia. Kalau sama jenis RM dengan RM, sebab duit ini di antara perkara currency lah, currency benda ribawi. Jadi ada hukum dia. Antaranya hukumnya ataupun parameternya ataupun guideline-nya, kalau RM sama RM, syarat dia mesti sama banyak, sama kualiti. Dan yang kedua, mesti pertukaran itu mesti immediate, on the spot. La ni orang Kedah kata, la ni, kan? Saya dah sebut dulu, kataan la ni telah diiktiraf sebagai bahasa standard, kan? Tapi sekiranya berlainan currency, contohnya RM dengan USD, US dollar, dia tak semestinya sama banyak lah. Kan? Dia ada satu syaratnya, mesti on the spot, immediate. Pertukaran tu dalam kitab-kitab fiqh dulu dia kata dalam satu majlis, ya, dalam satu majlis, kan? Maksudnya tak boleh hutang lah. Tuan-tuan pergi dekat apa ni dia panggil apa, money changer tu, kalau nak buat pertukaran mata wang, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi Mekah, nak ambil rial Saudi, katalah tuan-tuan bayar, bagi dia RM, oh money changer kata mari ambil esok, tak boleh. Dia dah kira sebagai ada deferred ataupun delay, ya. Itu hukum umum, ya. Walaupun ada, tak silap saya perbincangannya, masih dikira sebagai on the spot tu 3 hari, masih dikira sebagai on the spot.
Tapi kita ambil hak in generalnya, kalau ada pertangguhan antara pertukaran itu, maka dikira sebagai deferred ataupun tertangguh hutang, maka tak boleh. Jadi Bitcoin ini yang merupakan digital money ataupun currency digital ni, digital currency ni, dari sudut itu dia mengambil hukum bai' saraf. Jadi tapi kalau tuan-tuan tengok yang Dr. Zaharuddin punya tu, dia ada bagi beberapa hukum yang berkaitan dengan perkara ni lah, ke Bitcoin ni. Jadi tuan-tuan boleh baca lah, boleh baca, ataupun mungkin saya boleh sebut beberapa kat sini supaya antaranya dia kata Bitcoin ini boleh dianggap sebagai mata wang, bagaimana saya sebut tadi. Cuma ia ni bukan legal tender, sebab dia kata sebab kalau dibaca dalam kitab fiqh silam, katanya terdapat pengharaman menurut mazhab Hambali khususnya bagi sesebuah kerajaan untuk membatalkan wang yang digunakan pakai oleh rakyat, sama ada hasil ciptaan pemerintah sebelum itu ataupun wang persendirian yang valid di sisi suatu komuniti. Kan? Dia diiktiraf, cuma dari sudut tadilah pengawal seliaan tadi, dia beyond undang-undang. Kok ada undang-undang pun payah nak kontrol, ni kan yang di luar undang-undang. Tak? Ya. Kalau disebut kat sini, dia kata IMF, dia kata Bitcoin ini disebut sebagai virtual currency ataupun currency ataupun digital currency lah. Hok tak nampak, hok nampak pengamal menipu, ni ke hok tak nampak, tuan-tuan. Kan? Ada. Mungkin tuan-tuan ada banyak pengalaman sekarang ni, sekarang ni kita kan sekarang ni suka buat pembelian online, Lazada lah, Shopee lah, apa benda lah. Jack Ma kata, Jack Ma kan, Jack Ma. Lazada tu dah dibeli oleh Jack Ma, Lazada. Dia kata dalam dunia hari ni, dunia kita hari ni, everything based on trust. Kan? Sebab apa dia kata? Contohnya macam dia kata, you are doing million transaction dengan saya, tapi awak tak kenal saya. Betul, through online kita tak kenal pun siapa buyer, siapa ni semua sekali kan. Cuma dengan platform je. Dan you boleh transfer duit kepada saya tanpa you kenal saya. Kalau dulu lagi tak tengok muka, lagi tak tengok atas bawah, dah tengok muka, tengok lagi atas bawah, dah kita dah kenal, baru berani nak beli. Alah, kita bukan dulu pun, sekarang pun kita pergi kat mana nak buat pembelian barang-barang pun mesti nak ada tu. Tapi mindset itu telah berubah, makin berubah, especially di kalangan generasi muda. Generasi yang datang masjid ni mungkin tak minat lagi kan pembelian online, tapi very convenient. Benda-benda yang very convenient tuan-tuan. Benda-benda yang kadang-kadang payah kita nak cari dekat luar, mudah dapat. Cuma kena pandai lah. Benda-benda yang simple-simple je. Pengalaman itu, nak beli raincoat, naik motor beli raincoat kan. Dulu kena pergi Sentul. Allah nak pergi Sentul dengan asap motor, dengan asap benda semua kan. Pergi Lazada, beli raincoat, pilih je nak hak design lagu mana, hak color lagu mana, material lagu mana, tunggu je kan, tunggu je. Tak perlu guna asap motor, tak perlu pergi ke Sentul kan. Mak-mak motor tahulah dia pergi Sentul lah, tuan-tuan mungkin tak tahu kan. Mak-mak motor ni kalau kita nak beli, sebab harga dia lebih murah, kita pergi Sentul lah. Nak tukar tayar ke, nak beli aksesori motor, tak perlu dah sekarang ni, Lazada ataupun online. Hari ni kan, market. Dan kebetulan tuan-tuan,
trend masyarakat berubah kepada online, mari pula Bitcoin ini yang merupakan digital currency, dia mesh. Kan? Mesh. Sebab tu dia popular. Dia popular. Dan dah banyak tuan-tuan outlet ataupun platform online ni yang pembelian dia menggunakan Bitcoin. Sebab datangnya Bitcoin itu kena dengan trend masa kini, pembelian secara online. Jadi dari sudut syariahnya, orang-orang syariah ni dia kena laju. Dia kena laju. Sebab saya ingat lagi dalam bab Bitcoin ini kan, pada awal-awal dia punya tu ramai dia bertanya. Orang macam seolah-olahnya yelah, satu benda yang bagusnya mereka nak tanya dari sudut syariah kan? Sebab nampak macam menarik, tapi rasa boleh ke dari sudut syariahnya. Maka alhamdulillah dah makin nampak dia punya dari sudut hukumnya, kedudukannya dah mula dibincangkan. Tokoh-tokoh macam yang saya sebut tadi mula bagi pandangan. Pandangan mereka tu bukan pandangan kelak daripada mana-mana kan. Mereka ni adalah orang yang mengkaji dan mempunyai akses kepada jaringan para ulama keuangan dunia kan? Macam Dr. Daud Bakar tu, dia adalah international scholar sebagaimana saya sebut ya, memberi nasihat berkaitan keuangan Islam ni merata satu dunia. Kadang-kadang dia buat live Facebook tu yang baru dapat daripada Hong Kong kan. Saya pun pelik, mungkin dia pakai burak kot Dr. Daud Bakar ni kan. Sekejap dekat Hong Kong, sekejap kat Dubai, tengok duduk UK pula dah. Saya kata masa mana? Kalau tuan-tuan dia ada tulis buku, buku dia tu tajuk dia 25 jam masa 25 jam 25 hours lebih kurang gitu. Dia cerita tentang bagaimana komitmen dia kan? Alhamdulillah meletakkan Malaysia dalam peta dunia dari sudut keuangan Islam. Yang kita tak boleh nak deny lah yang bab tu. Yang bab lain tu ayah juga letak juga peta dunia, peta Malaysia kat dunia. Ayat tu kita tak payah cerita kat dalam masjid ni. Kita cerita masalah lain kat kedai kopi sedap sikit kan? Nak cerita hak tu kat dalam masjid. Dalam masjid kita kena well behave kan? Orang biasa gitu lah. Kat kedai kopi tak apa nak kutuk orang. Dah sama kedai kopi ke masjid sama je. Tak boleh kutuk orang juga pula. Kita dah dalam masjid tak boleh. Dalam masjid kita kena, kalau tangan pun kena macam nyanyi nasyid, sepohon kayu daunnya rimbun, macam tu dah. Kedai kopi tak apa, gonggang. Tak boleh ya? Itu namanya sekular kan? Sekular. Kita duk kata kat orang rentan ni sekular kan. Padahal dia sendiri sekular. Dalam masjid bab agama, well behave, duduk pun nampak juruh yang orang Kelantan kata tak. Tak boleh kita pula kan? Okey. Jadi adalah beberapa hukum. Jadi saya nak minta tuan-tuan juga buat pembacaan lah ya. Dia adalah beberapa kat sini. Antaranya dia kata harus memiliki Bitcoin untuk simpan nilai dan melawan inflasi. Namun wajib tahu risiko nilai sedia ada. Ini pandangan Dr. Zaharuddin. Harus memiliki Bitcoin untuk membeli barang kerana ada kedai yang menerima Bitcoin sebagai bayaran. Boleh ya, macam mana saya sebut tadi. Sebab dia match dengan trend semasa Bitcoin ni. Dia datang tu kena pada masanya ya. Cuma dia nasihatlah kat sini, Dr. Zaharuddin, dia nasihatkan supaya orang jangan menyalahgunakan artikel dia tu seolah-olahnya dia memang completely endorse
pasal Bitcoin. Jangan ambil part and parcel, kena baca keseluruhan je lah, ya. Dan kita ni suka ambil yang part yang paling kena dengan kehendak kita. Kalau lain-lain tu tak ambil. Mana? Itu kan style kita, tak? Jadi pastikan beli Bitcoin di exchange yang sah untuk mengelakkan ditipu. Kadang kita yang bukan dalam bidang ni payahlah nak tentukan tempat yang sah. Dahlah dia tu tidak diregulate oleh mana-mana regulator. Kan? Kita pula tak ada knowledge berkaitan dengan benda tu, maka possibility ataupun kemungkinan untuk tertipu tu sangat besar. Sebab tu risikonya besar. Ya. Dia Bitcoin ini Bitcoin yang melalui proses yang disebut sebagai mining. Tapi dalam bahasa Melayunya penempaan yang ketat dengan teknologi blockchain. Ini pun payah nak faham. Di mana ikut Dr. Zaharuddin ni, dia kata macam mana nak create Bitcoin ini, dia ada satu sistem yang disebut sebagai blockchain tu tak boleh nak guna komputer biasa. Formula matematiknya tidak boleh diguna, tak boleh dibaca oleh komputer biasa. Nak nunjukkan bahawa dari sudut tahap untuk menipu tu payah, dari sudut bagaimana Bitcoin itu di-create, kan? Dari sudut itulah. Namun dia kata ada juga unsur ghara boleh wujud jika tiada yang tepat dikeluarkan oleh exchange. Jadi sebab tu tuan-tuan, beginilah, ya, beginilah secara kesimpulannya. Sebab benda ni masih lagi duduk tidak stabil. Dari segi hukum pun boleh diberi secara umum, banyak lagi restrictionnya, sekatannya. Maklumat pun tidak begitu banyak lagi. Kalau tuan-tuan ada keinginan, saya berpandangan hold dululah, kan? Tunggu dulu, ya. Tak, nanti tuan kata rugi ustaz, kita ketinggalan. Yalah, kita pergi melabur guna fiat money lah, kan? Pergi beli emas banyak-banyak. Kok nampak ni, kan? Pergilah bank-bank, kan? Bank sekarang ni dah ada dia punya gold account tu, kan? Laburan account yang macam bank muamalat dan beberapa bank yang lain ada, kan? Pergi hot tu lah, hot memang nampak, hot memang diregulate, dikawal selia, untuk kita lebih selamat. Ini pemikiran Gen X. Gen Y ni tak berapa boleh terima, tuan-tuan, pemikiran begitu. Apa ustaz? Kan? Inilah trend masa kini, kan? Sebab mereka dengan gadget, macam geng-geng kita ni tak berapa minat benda-benda macam ni, kan? Tak berapa minat, tak berapa macam ni boleh pakai, tak boleh pakai, tak confident, kan? Berapa ramai di kalangan tuan-tuan ni yang menggunakan internet banking, tak percaya internet banking, kan? Nak pergi juga, pergi kat bank pun nak pergi berurusan dengan orang juga. Saya tak boleh tak kalau tak jumpa orang. Nah, kalau tu pergi bank tu, kadang-kadang dia punya pegawai duk tunggu dah kat mesin. Nah, kita kata boleh tak saya nak pergi kat kaunter, cik, kita ada mesin yang lebih mudah. Saya tak berapa confident dengan mesin ni. Kan? Macam saya pernah kena lah, kerana terlalu percaya dengan internet banking. Saya masih ingat saya buat bayaran kereta, installment kereta menggunakan internet banking, transfer. Akhirnya sebenarnya transaction itu tidak berjaya. Bayar, lepas tu dia reject balik. Bila reject balik, memang masuk balik dalam akaun kita. Jadi kita pun tak check lah, sebab lagi pun dalam akaun dan duit dalam akaun kita terlalu banyak. Jadi tak nampak dia punya apa, pergerakan, movement tu, kan? Kan? Akhirnya saya masih ingat masa saya duduk dekat Desa Wangsa tu dulu, jiran-jiran telefon, ustaz, kereta ustaz nak kena tarik ni. Alamak, kan? Saya tempat kerja balik, yang towing truck tu datang, kan? Tapi alhamdulillah jiran-jiran ditutup pintu pagar dah,
tutup pintu pagar, jadi kontrak tu tak boleh nak keluar. Kan? Balik bergaduh dengan tu. Saya kata macam mana saya bayar? Telefon bank, saya tak nak sebut bank tu lah, kan? Nanti tuan-tuan sensitif pula kalau ada saudara marah. Telefon bank, dia kata betul Cik Wan ada 3 bulan outstanding. Padahal kena tarik kata aku. Masa tu kereta tu isteri bawa untuk pergi ke sekolah, kan? Dia nak turun pergi mengajar tu, orang ramai kat kereta, dia pun panik, kan? Kereta nak kena tarik, tapi kena tarik jugalah, kan? Kena tarik. Saya kata okey, kita buat report polis. Dia pun pergi buat report polis, saya pun pergi buat report polis. Tarik, pergi letak dekat Ampang kat sana. Nak pergi buat keluar kena bayar RM400. Tuan-tuan, kan? Pakai mai payah nak pergi buat keluar, tuan-tuan. Ya, jadi daripada situ, mulai hari tu saya mula-mula tu saya jadi fobia dengan internet banking. Dah tak percaya penipu punya internet banking. Pada awak yang tidak familiar, patutnya awak kena cek monitor akaun awak sendiri, kan? Jadi ini mentaliti ramai Gen X, ramai orang yang duduk dalam masjid ni. Kan? Tapi sekarang ni dah slowly trend itu berubah, kan? Berubah. Kita dah guna mesin, kadang-kadang internet banking tak perlu pergi beratur dah dekat mesin, berurusan melalui talian, atas talian saja, convenient. Nak bayar apa, nak beli apa semua sekali. Ini trend yang berubah, mentality. Jadi syariah ni kerja dia, sebab dia tagline syariah ni always provide solution. Syariah always provide solution. Itu dia punya, we are there to provide solution. Itu syariah. Itu hebatnya Islam. Dia boleh mendepani, menangani, memenuhi keperluan dan tuntutan semasa. Mungkinlah pada masa tu belum ditemui lagi solutions-nya, tetapi yakinlah tuan-tuan bahawa Islam boleh provide solusi ataupun solution kepada permasalahan umat di satu-satu zaman. Cuma mungkin akal manusia yang belum dapat cari formulanya, nak meshkan dengan hukum-hukum ataupun prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Islam. Jadi itu tuan-tuan, ya, cerita pasal Bitcoin. Baru mukadimah, baru nak masuk ni. Alah, tuan-tuan kata lambat lagi ke Ustaz? Taklah lambat, ada 10 muka surat. Tuan-tuan, ya, kita berhabis komunikasi akad. Boleh tuan-tuan, sikit ke dah? Tapi saya rasa nasi lemak belum disiap lagi, kan? Sikit je. Biasanya saya berhenti 7.30, ada 4 minit. Boleh, ya? Sebab saya faham, sebab kita pun kadang-kadang jadi jemaah, duduk kat situ juga bila ustaz mengajar, kan? Bila panjang je, mulalah ustaz ni tak ada fiqh. Kita kata tak faham fiqh, kan? Macam kita tengok orang sembahyang lah, kita jadi imam kan? Imam ni dia kena ada fiqh dia. Tengok, kena faham. Tengok dia kena buat scan dulu. Jemaah dia ni majoriti orang macam mana? Orang yang boleh bangun zuk gitu tu pun, ataupun bangun slow macam spring dah hilang spring. Macam tu ke? Dia kena buat scan, environment scan, kan? Environmental scan. Kan, tengok. Jangan baca panjang. Kan? Contohnya pagi-pagi, majoriti orang bandar tulisin on surah-surah ni orang kerja. Imam baca bukan panggil panjang, kan? Dah lah subuh lewat sekarang ni, kan? Dia 6.30 nak hantar anak sekolah. Nak hantar anak tu, van dia tunggu, kan? Tengah duduk sembahyang, imam baca tarik panjang beramai, menyumpah dalam sembahyang. Bengong imam tak faham. Kan? Jadi kena faham fiqh jugalah. Jadi saya pun faham fiqh tuan-tuan. Jadi takkan banyak, sikit-sikit ya. Jadi akad tadi kita kata secara lisan, yang ni secara bersurat atau tulisan. Ini yang paling strong lah, ya.
Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni, zaman ramai penipu. Hak tulis pun boleh orang tipu. Kalau hak tulis pun boleh tertipu, ataupun lain lagi lah kalau tidak bertulis. Jadi cara kedua untuk menyatakan kehendak seseorang ialah dengan surat ataupun tulisan. Surat itu boleh ditulis dalam apa bahasa sekalipun, dengan syarat kedua-dua belah pihak yang berakad atau berkontrak memahami maksud surat itu. Kan? Kena faham lah. Walaupun boleh ditulis dalam apa bahasa. Seorang faham bahasa Inggeris, seorang faham bahasa India. Tak boleh. Dia kena bahasa yang dipahami oleh kedua-dua pihak yang berkontrak itu. Kan? Berdasarkan pendapat ini, tidak ada perbezaan sama ada penyataan secara bertulis itu dilakukan oleh kedua-dua belah pihak atau satu pihak sahaja, sedangkan pihak yang satu lagi menyatakan secara lisan. Boleh? Boleh. Yang seorang bertulis, yang seorang lisan. Boleh juga. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi all the commercial transaction hari ini bertulis. Tuan-tuan, mesti in writing, mesti bertulis. Ya, sebab takut ada dispute in future, kena ada pertelikahan, perselisihan, maka kita boleh rujuk pada kontrak. Macam kita lah, kan, macam kita. Ataupun saya banyak kali pengalaman, ya, bila pelanggan menyertai mana-mana produk takaful, dia akan bagi CJ, sertifikat. Ataupun saya nak tanyalah tuan-tuan beli motor cover tu, untuk cover kenderaan tuan-tuan tu, berapa kali tuan-tuan baca sertifikat cover tu? Pernah baca ke tak? Ataupun tuan-tuan tanya, ada ke ustaz? Tu teruk benar. Tapi bila datang claim, kami terpaksa reject claim ini berdasarkan klausul sekian-sekian. Zalim, Yahudi betul syarikat. Saya pernah kena, tuan-tuan. Pernah kena pelanggan, benda tu dah dirujuk kepada customer service. Customer service tak puas hati, dia kata saya nak jumpa ketua jabatan syariah. Alamak. Dia kata, kenapalah kau libatkan aku? Marah saya kepada customer service. Kau handle lah, kan? Janganlah bagi kat aku, kan? Sebab saya ni tak boleh depan dengan customer service, cepat panas telinga. Dia kata, jumpa ustaz, syarikat ustaz ni persis Yahudi. Alamak, saya kata, apa masalah cik? Dia kata, masa nak minta duit saya bukan main, dia kata. Tapi bila buat tuntutan claim, hampir tak nak bayar. Yalah, kita tengok, rupanya claim dia tu tak termasuk dalam term and condition contract. Cik baca tak? Saya malah nak baca ustaz, kan? Tak boleh nak buat apa, kan? Ya. Jadi yang bertulis pun boleh timbul dispute, apatah lagi kalau tidak bertulis. Jadi maknanya dalam transaksi komersial hari ini, ya, semua ditulis. Hatta dalam konteks kerja pun, tuan-tuan, saya selalu dinasihatkan oleh orang-orang lama ni, ustaz, apa-apa sahaja keputusan ataupun arahan, instruction, ustaz mesti sama ada ustaz sendiri hantar secara bertulis ataupun ustaz mesti terima secara bertulis. Hari ni, tuan-tuan, jangan, ya, jangan, tuan-tuan, bahaya. Email dan sebagainya, kan? Katalah arahan daripada CEO ataupun ketua kita, ya, ustaz buat benda ni, saya kata minta maaf ni tuan, tolong hantar bertulis, boleh? Ya. Sebab bila tak bertulis, itulah. Sebab bila tak bertulis, lidah ini antara offer dengan juga acceptance tu. Okay. Jadi dia kata kat sini, akad atau kontrak secara perbuatan atau tingkah laku yang seterusnya. Boleh juga secara perbuatan ataupun tingkah laku. Satu lagi cara melakukan akad atau kontrak ialah dengan perbuatan atau tingkah laku tanpa mengucapkan lafaz akad ataupun kontrak, sama ada daripada kedua pihak ataupun satu pihak saja, manakala satu pihak yang lain pula melafazkan secara lisan. Cara begini boleh dilakukan dalam semua akad atau urusan sivil seperti akad jual beli, sewaan dan sebagainya. Sebagai contoh,
A memasuki sebuah kedai untuk membeli sekeping roti yang berharga 30 sen. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil roti yang terletak di satu sudut dalam kedai tersebut dan membayar harganya. Bayaran itu diterima oleh penjual roti tersebut tanpa berkata apa-apa. Kan? Contoh, itu perbuatan, tingkah laku. Ambil, bayar. Tuan punya kedai pun ambil, tak cakap apa. Memang tak mesra punya tuan kedai kan. Tak nak sapa langsung. Tapi kadang kita boring juga tak. Masuk kedai, cik nak beli apa? Boring juga. Kan? Ada juga tak. Jadi sah tak begitu? Boleh juga. Dan tingkah laku je. Tak perlu ada bertulis, tak perlu kata saya dengan ini membeli roti harga 30 sen ya. Tak perlulah tuan-tuan. Kan biasa kita dulu kan nak sedap, nak rasa puas hati. Saya beli ya. Ya, lagi tuan kedai tu belajar peka kan. Peka. Dia pun bagi tanpa sebut. Cik tak sabar, tak jawab, tak cakap saya jual tadi kan. Bergaduh pula tu. Tuan kedai ni tak perlu cik. Tak boleh. Bergaduh pula kan. Tak payahlah. Kan, sebab ada dalam bentuk komunikasi akad ni secara perbuatan. Jadi orang pekedai itu pun, penjual tu dia letak dah roti dalam ataupun barang dia dalam rak itu, maknanya itu offer. Kita pergi ambil, mana kita setuju untuk buat pembelian dan kita bayar. Dia pun terima. Okey, that's it. Tak perlu kata saya beli ya. Saya belilah roti ini dengan harga RM1. Tuan kedai berkata, saya terimalah bayaran ini untuk pembelian roti dengan harga RM1. Bertanya, sah. Nah ya, Islam ni mudah tuan-tuan. Tapi jangan dipermudahkanlah ya. Dan ada satu lagi kaedah akad secara berdiam diri. Biasa kita dengar kan, as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Ada. Macam bab meminang kan. Tanya kepada anak kita, kau suka ke mak ni? Dia pun malu. Setujulah tu. Kalau dia tak setuju, saya tak setuju ayah. Tak setuju. Tak minat aku dia ni. Maksudnya ada bangkangan. Jadi tapi dia senyum je kan. Malu-malu, sipu-sipunya lah ayah ni kan. Jangan nak tanya macam tu, malu. Kan, setujulah tu maksudnya. Pada dasarnya orang melahirkan keinginan atau kehendak atau kontrak dengan suatu cara yang positif. Maknanya ada cara. Tapi ada kalanya secara negatif semata-mata, seperti dengan cara berdiam diri. Yang positif tu mana dia tunjuk reaksi tertentu, ada lisannya, ada gerakannya sebagainya. Tapi ada kalanya tidak begitu. Ini yang disebut sebagai berdiam diri. Namun begitu dalam beberapa keadaan, cara ini dianggap wajar dalam melahirkan kehendak atau keinginan seseorang. Dalam keadaan itu boleh diterima. Walau bagaimanapun, cara berdiam diri ini hanya diterima daripada satu pihak saja, iaitu pihak penerima. Sebab tu dalam tadi tu kan, as-sukut alamatur ridha tu pihak kepada pihak yang menerima, bukan pihak yang menawar. Ya. Pihak yang menawar, dia lagu mana dia nak pergi? Macam tu. Tak faham kan? Dia cara ini tidak boleh diterima daripada kedua-dua pihak sekali. Tak boleh. Mana pihak yang menerimanya boleh. Saya jual lah telefon ni kepada awak, dia pun terima. Ya? Boleh. Kalau akad nikah boleh tak begitu tuan-tuan? Saya nikahkan awak gini-gini, gitu awak. Boleh tak? Boleh. Asalkan fahamlah mana dia angguk tu. Ya? Dah kawan tu tak boleh nak bercakap. Macam mana nak bercakap? Nak paksa je ke imam. Kau cakap. Saksi kata, pengantin bisu imam. Allah, kenapa tak cakap awal-awal kan? Melainkan ada dalil yang menunjukkan dia tidak bersetujulah. Dia meronta-ronta kan, untuk syarat. Tak minat, dia tak minat kan. Sebab dia dah ada pasangan lain. Tapi
benda ni dia yang diam ni walaupun dibenarkan, tapi dia boleh terdedah kepada risiko lah, ya. Dan yang paling baiknya tadi yang secara bertulis ataupun bersurat, mana ada tulis salah, in writing, itu yang paling baik. Jadi maknanya ada flexibility dalam bab berkontrak. Tapi kalau dalam melibatkan commercial transaction, orang tak akan buat secara lisan, dia kena bertulis ataupun bersurat. Tak boleh yang tersirat lah. Bukan tak boleh, lebih tepat dan lebih, orang kata apa, menjamin maslahah kebaikan kedua-dua pihak yang berkontrak. Jadi saya rasa setakat itulah tuan-tuan yang mampu kita kongsi. Terlebih juga, tadi kata pukul 7.30, terlebih 10 minit. Minta maaf tuan-tuan kerana terambil masa tuan-tuan tu. Jadi mudah-mudahan adalah pencerahan yang dapat dimanfaatkan pada pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita mohon kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan niat. Jadi setakat itulah yang mampu disampaikan. Kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan juga tasbih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.